Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifandanya bin Wahizat dan dua lagi ahli grup saya iaitu Daniel Hakimi dan Abdul Rahman. Kami ingin membentangkan tentang kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Isu yang pertama ialah maksud daripada kaedah. Yang pertama, apabila berlaku sesuatu kesulitan dan kesukaran dalam melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka Islam memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, jalan keluar tersebut adalah dengan memberikan beberapa kelonggaran dalam melaksanakan kewajipan tertentu. Contohnya, orang yang sakit dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu, dia boleh berbaring. Isu yang kedua ialah dalil dan sandaran. Sandaran daripada Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Firman-Nya lagi dalam surah yang sama pada ayat 286. Bermaksud, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ayat-ayat di atas menjadi bukti bahawa Allah SWT sama sekali tidak akan mewajibkan sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan oleh setiap hamba-Nya. Oleh itu, jika berlaku kesukaran, Islam akan memberi jalan keluar bagi mengelakkan kesukaran tersebut. Seterusnya, sandaran daripada Al-Sunnah. Daripada Aisyah katanya, sesuatu yang diberikan kepada Rasulullah SAW antara dua perkara kecuali ia memiliki yang paling ringan selagi tidak mendatangkan dosa. Dalam satu riwayat lain, baginda bersabda yang bermaksud, sekiranya tidak mendatangkan kesukaran kepada umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali ingin mendirikan sembahyang. Okey, yang ketiga, perbincangan kaedah. Sebab diberikan keringanan. Yang pertama, orang melakukan perjalanan melebihi 2 mahala walaupun dengan kaedah yang paling canggih diberikan keringanan seperti solat jamak dan kasar. Yang kedua, orang yang diuji dengan sakit dibenarkan untuk bertayamum, dibenarkan solat dalam keadaan duduk, dibolehkan berubat dengan najis pada pandangan sebahagian ulama mazhab Hanafi. Yang ketiga, orang yang dipaksa melakukan sesuatu perubatan tanpa kerelaannya tidak dianggap berdosa apabila dia melakukan perubatan dipaksa tersebut seperti minum arak, melafazkan kalimah kufur dengan syarat di dalam hati beriman, membunuh dan lain-lain. Yang keempat, orang yang terlupa melakukan sesuatu larangan dianggap tidak berdosa seperti makan, minum, melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan terlupa pada siang hari bulan Ramadan. 5. Jahil atau tidak mengetahui sesuatu hukum juga diberikan kemaafan seperti baru memeluk Islam. Yang keenam, kesukaran yang terjadi secara menyeluruh seperti mengebumikan jenazah yang ramai dalam sebuah kubur apabila ditimpa musibah tsunami dan gempa. 7. Akal yang tidak sempurna seperti gila, kanak-kanak dan hamba. Okey, si kelima, aplikasi kaedah. Seseorang yang melancong ke sesuatu tempat dengan niat yang baik dibenarkan untuk melaksanakan solat kasar dan jamak kerana bersama musafir tersebut adanya kesukaran. Kedua, musafir juga dibenarkan untuk berbuka puasa dan menggantikan pada hari yang lain. Keharusan meninggalkan solat Jumaat bagi orang yang bermusafir dengan syarat yang tertentu.
3. Seseorang yang sakit diberikan kelonggaran untuk solat secara duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh baring. Jika tidak mampu baring, dibenarkan menggunakan isyarat mata. Jika tidak mampu gerakkan mata, boleh menggunakan hati. 4. Seseorang yang dalam keadaan darurat dan tidak mempunyai makanan yang halal atau ketidakadaan makanan selain bangkai ataupun makanan yang haram, maka ia boleh makan makanan yang haram dengan sebab kelaparan dan tidak ada makanan selain makanan itu. Sebenarnya pula berdasarkan kaedah ketiga tersebut, kesusahan ini juga menjelaskan kepada kita bahawa agama Islam itu membawa konsep kemudahan terhadap umatnya dan memberi keringanan, bukan kesusahan dan kesulitan. Dalam syariat, terdapat kesusahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Untuk itu, kesusahan tersebut tidak boleh menjadikan sebab untuk mewujudkan kemudahan atau keringanan atau rukhsah.